kasih sekalian. Selamat datang ke pertandingan akhir program Inovasi Usahawan Muda SME Bank YB Challenge 2013. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama menjayakan majlis pada hari ini. Untuk makluman para hadirin, program ini telah bermula pada bulan Mei 2013, manakala tarikh akhir tutup penyertaan adalah pada bulan Julai 2013. Pihak SME Bank telah menerima sebanyak 81 penyertaan dari sekolah-sekolah di seluruh negara. Sebanyak 20 kertas cadangan projek telah dipilih oleh panel juri untuk ke peringkat separuh akhir. Hanya 10 kumpulan yang telah berjaya kemara ke pusingan akhir. Majlis pembentangan ini akan berlangsung selama 2 hari, iaitu pada hari ini dan hari esok. Pada hari ini, sebanyak 5 pasukan akan membentangkan prototipe produk masing-masing, manakala lagi 5 pasukan pada hari esok, iaitu 29 Oktober 2013. Pembentangan ini akan dinilai mengikut beberapa kriteria seperti produk, inovasi, nilai komersial dan juga persembahan. Sebelum kita memulakan acara pada hari ini, saya memohon agar para hadirin yang menggunakan mod senyap pada telefon bimbit masing-masing. Dan sekiranya perlu, hadirin diminta menjawab panggilan telefon di luar auditorium agar tidak mengganggu para peserta yang akan membuat pembentangan pada hari ini. Para hadirin yang dihormati, sukacitanya saya ingin memperkenalkan barisan panel juri pada hari ini yang terdiri daripada golongan profesional yang berpengalaman luas dalam bidang keusahawanan, reka bentuk dan inovasi. Ketua panel juri kita pada hari ini ialah Encik Wan Baharudin bin Wan Ismail, Timbalan Presiden Business Liaison and Networking dari SME Bank. Seterusnya, Puan Nur Azmah binti Muhammad Yunus, Penolong Pengarah Bahagian Core Curriculum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Juri yang ketiga, Encik Ismail bin Rosdi, Eksekutif Kanan, Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM. Juri keempat, Dr. Maziah binti Mokhtar, Ketua Penolong Setiausaha MOSTI. Dan juri kelima, Encik Muhammad Razi Muhammad Yusof, Timbalan Presiden Agensi Inovasi Malaysia. Kita juga telah melantik juraaudit profesional daripada KPMG Management dan Risk Consultant Sdn Bhd, iaitu Cik Fion Wong Yut Fan untuk mengesahkan permagahan yang telah diberikan oleh panel juri. Memperkenalkan moderator kita pada hari ini iaitu Encik Azaman Arifin, manakala penjaga masa adalah Cik Sarah Hanis dari SME Bank. Baiklah, hadirin sekalian, tanpa membuang masa lagi, dengan sukacitanya saya menyerahkan majlis ini kepada Encik Azaman Arifin. Dipersilakan Tuan Moderator. Terima kasih Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Menara SME Bank dan juga selamat datang ke pertandingan akhir program Inovasi Usahawan Muda 2013. Bagi memulakan majlis ini, saya membaca dan memperingatkan kepada pelajar-pelajar tentang garis panduan pembentangan prototipe produk bagi pertandingan akhir program Inovasi Usahawan Muda 2013. Yang pertama, setiap kumpulan hendaklah menyediakan satu prototipe produk untuk dibentangkan di hadapan panel juri. Yang kedua, setiap prototipe produk yang dihasilkan mestilah boleh berfungsi sepenuhnya. Jika prototipe produk tersebut gagal berfungsi sepenuhnya, maka kumpulan tersebut akan kehilangan markah. Seterusnya, pembentangan hendaklah menggunakan perisian yang bersesuaian seperti Microsoft PowerPoint. Seterusnya, para pelajar dikendaki berada di auditorium 30 minit sebelum pembentangan bermula bagi mengelakkan kelewatan. Seterusnya, masa yang diberikan bagi setiap pembentangan adalah selama 20 minit dan 10 minit bagi sesi soal jawab. Penggunaan bahasa mestilah menggunakan bahasa Malaysia, iaitu bahasa kebangsaan. Pakaian
pelajar-pelajar boleh sama ada menggunakan baju sekolah, pakaian rasmi sekolah ataupun kelab. Loceng pertama akan dibunyikan sekali iaitu 5 minit sebelum masa tamat, dan loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali apabila masa pembentangan telah tamat. Itulah bunyinya. Okay. Seterusnya, hanya ketua kumpulan saja perlu membuat pembentangan dan disokong oleh ahli-ahli kumpulan semasa sesi soal jawab. Okay. Penyertaan guru pembimbing semasa sesi pembentangan adalah tidak dibenarkan. Okay. Pihak sekolah dikendaki memaklumkan kepada Sekretariat Why This Challenge sebarang peralatan ataupun bantuan khusus yang diperlukan semasa pembentangan. Dan yang terakhir ada yang paling penting yang perlu saya ingatkan di sini adalah setiap prototipe produk yang dihasilkan mestilah berdasarkan kepada kertas kerja projek yang dibentangkan pada peringkat separuh akhir dengan mengambil kira penambahbaikan yang dicadangkan oleh panel juri. Panel juri tidak akan menerima pertukaran produk baru yang berlainan daripada kertas cadangan asal. Okay. Sekiranya berlainan daripada kertas cadangan asal, maka penyertaan pasukan tersebut akan dibatalkan dan tidak layak menerima sebarang hadiah. Itu sedikit berkenaan garis panduan pembentangan prototipe produk bagi program Inovasi Usahawan Muda 2013. Dengan itu, tanpa membuang masa, saya menjemput kumpulan pertama daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Malim Melaka. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Untuk makluman tuan-puan dan pelajar-pelajar semua, pasukan ini telah dibimbing oleh Puan Rozana binti Mustafa. Silakan. Kalau dah ready, sila maklum kepada saya. Okay, para pelajar boleh mula saya memberikan masa 20 minit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada para juri, para hadirin dan peserta-peserta sekalian. Kami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Malim ingin membentangkan inovasi kami iaitu alas meja muda alih. Terlebih dahulu diperkenalkan ahli kumpulan kami. Pertama sekali, Nur Fatin binti Azman. Seterusnya, Rahayu binti Imam Kartolo, Nur Azura binti Sulaiman, dan saya sendiri selaku ketua kumpulan Atira binti Kemal. Guru pembimbing kami pula ialah Puan Rozana binti Mustafa. Baiklah, objektif kami dalam menghasilkan alas meja ini adalah pertama sekali, menyelesaikan masalah alas meja yang mudah rosak dan koyak, terutama sekali di kalangan pelajar sekolah rendah. Seterusnya, dapat menggunakan alas meja dalam tempoh masa yang lama. Selain itu, menjimatkan pengeluaran kos untuk membeli pembalut dan plastik yang baru. Seterusnya, memudahkan para pelajar untuk meletakkan nota-nota tambahan ke dalam alas meja. Akhir sekali, mudah pula untuk para pelajar mengeluarkan semula nota-nota kerana tidak menggunakan sebarang bahan pengikat seperti dawai kokot maupun pita pelekat. Matlamat kami dalam menghasilkan alas meja ini ialah melahirkan pelajar yang fokus di dalam kelas. Seterusnya, menambah pendapatan melalui penjualan di koperasi sekolah dan menghasilkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif di dalam kelas. Kita pergi pula kepada prototipe yang kami telah hasilkan. Ini adalah lukisan persembahan yang kami telah bina. Alas meja ini dilapis dengan PVC yang berkualiti. Selain itu, terdapat satu bahagian di mana alas meja ini tidak bercantum dengan plastik PVC. Kami menggunakan kain non-woven kerana sifatnya yang mesra alam dan terdiri daripada pelbagai jenis warna.
Kami ingin membuat demonstrasi pemasangan alas meja ini. Di sini kami ingin membuktikan bahawa alas meja ini mampu dipasang kurang daripada 10 saat saja. Kami ingin menjemput semua untuk membuat pengiraan bersama-sama saya sekali. Dipersilakan ahli kumpulan saya untuk membuat persembahannya. Alas meja ini mampu dipasang selama 7 saat sahaja. Di sini dapat dibuktikan bahawa alas meja ini mampu dipasang kurang 10 saat sahaja. Kita pergi pula kepada kos prototipe ini. Kos-kos yang terlibat seperti kos bahan, kos overhead dan kos upah. Kos bahan seperti plastik PVC, band elastik dan kain nonwoven berjumlah RM5. Manakala kos overhead seperti kos tenaga elektrik berjumlah RM1. Kos upah pula dengan bayaran sebanyak RM3 kepada seorang pekerja, maka jumlah keseluruhannya ialah RM9. Ini adalah kos untuk sebuah alas meja sahaja. Dari segi keupayaan pengeluaran, kami telah menjalankan memorandum persefahaman dengan pengeluar kami sendiri, iaitu Koperasi Keluarga Muhammad Razif Mahat Malaka Berhad ataupun lebih dikenali sebagai Korazif. Dari segi kaedah pelaksanaan, kami melalui 3 proses. Proses yang pertama, kami menerima tempahan daripada KOSMA, iaitu Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Malay Melaka merangkap koperasi sekolah kami sendiri. Proses yang kedua, KOSMA akan membuat tempahan kepada Korazif dan penghantaran sendiri akan dilakukan oleh Korazif. Proses yang ketiga, pembayaran akan dilakukan kepada KOSMA. Dari segi keaslian produk kami ini, kami telah berdaftar bersama Harta Intelek. Gambar ini menunjukkan bahawa pengetua kami sendiri telah mengangkat sumpah di Harta Intelek Malaysia. Guru pembimbing kami pula sedang mengisi borang. Dan kami telah mendapat cap dagangan kami. Kami menamakan produk kami ini Dilapik. D bermaksud desk, lapik bermaksud alas meja. Seterusnya, ini adalah pandangan atas bagi alas meja kami ini. Dan bahagian bawah meja di mana kami menggunakan band elastik sebagai pengikat kepada alas meja ini. Dari segi teknologi hijau, kami telah membuat pengiraan bahawa alas meja kami ini terdiri daripada 71% bahan mesra alam. Dari segi strategi pemasaran, kami menyasarkan semua pelajar di Malaysia kerana mereka adalah pelajar yang berpotensi dan jelas. Tetapi sebagai langkah awal, kami menyasarkan di sekolah sekitar Negeri Melaka terlebih dahulu. Dengan jumlah RM7 seunit, sekiranya kami mendapat 70% langganan, jumlah perolehannya adalah sebanyak lebih kurang 800,000. Sekiranya kami mendapat 100% langganan, jumlah perolehannya dalam lingkungan 1.1 juta. Sekiranya produk ini dapat dipasarkan di seluruh Malaysia, cuba bayangkan. Seterusnya, strategi pemasaran kami menggunakan laman web seperti yang tertera di dalam skrin ini. Selain itu, kami juga menggunakan media sosial iaitu Dilapik. Kami juga menggunakan cara tradisional.
mengedarkan brosur dan di dalam brosur tersebut kami sertakan bersama borang tempahan. Baiklah, kami ini membuat kesimpulan berdasarkan produk kami ini. Sebelum itu, kami ingin semua menyaksikan sebuah kisah benar di mana alas meja ini membuktikan bahawa masa pemasangannya tidak akan mengganggu waktu pembelajaran untuk keceriaan di dalam kelas. Di sini menunjukkan bahawa pelajar mula mengagihkan alas meja. Situasi ini di mana pelajar sedang menunggu alas meja mereka diagihkan seperti mana yang berlaku di dalam kelas ini. Proses mengagihkan masih giat dijalankan kerana masih ada pelajar yang belum dapat alas meja mereka. Masih ada beberapa pelajar yang baru masuk ke dalam kelas dan ada lagi pelajar yang belum mendapat alas meja mereka. Masih ada pelajar yang berlengah-lengah untuk memasang alas meja walaupun telah mendapat alas meja, tetapi kami ingin membuktikan bahawa masa pemasangan mengambil masa yang amat singkat. Masih ada pelajar yang belum dapat alas meja. Pelajar yang telah mendapat alas meja mereka dengan segera memasang alas meja tersebut. Hampir 70% keadaan kekemasan kelas ini hampir berlaku. Beberapa orang pelajar telah siap memasang alas meja mereka. Seorang pelajar telah meletakkan nota-nota ke dalam alas meja dan sedang menyusun nota-nota yang perlu diletakkan ke dalam alas mejanya. Beberapa orang pelajar telah membuat kemasan ke atas alas meja mereka. Dan terdapat seorang pelajar yang sedang bantu rakannya untuk memasang alas meja mereka. Di dalam kelas kami terdapat satu bahagian iaitu bahagian sudut nilam dan pelajar ini sedang memasang alas meja untuk sudut nilam. Ini adalah pelajar terakhir yang mendapat alas meja. Dan dengan segeranya memasang alas meja tersebut dibantu oleh rakan sebelahnya. Di sini dapat dilihat bahawa perubahan kelas untuk keceriaan kelas
dapat dilaksanakan dalam masa kurang 5 minit sahaja. Kesimpulan yang seterusnya, alas meja kami ini boleh menyelesaikan masalah alas meja pelajar yang mudah koyak dan rosak, terutama sekali di kalangan pelajar sekolah rendah. Seterusnya dapat menjimatkan kos kerana mampu bertahan lebih kurang 2 tahun. Selain itu, dapat melahirkan pelajar yang berdisiplin, terutama sekali dari aspek kebersihan. Alas meja ini sesuai untuk pelajar sekolah rendah maupun sekolah menengah. Alas meja ini mampu mencegah gejala vandalism kerana keadaannya yang menutup permukaan meja serta sisi dan hadapan meja. Kesimpulan seterusnya, alas meja ini dapat menjimatkan pemasangan seperti mana kami telah memaparkan video sebentar tadi. Sebelum itu, alas meja ini dapat menutup kesan contengan pada hadapan dan sisi meja. Akhir sekali, keadaan di dalam kelas nampak lebih selesa, kemas dan teratur. Tambahan pula, kami menerima respon yang amat baik daripada guru-guru dan rakan-rakan di sekolah kami. Selain itu, kami juga telah menerima penempahan daripada beberapa bos sekolah di negeri Melaka. Sampai di sini sahaja pembentangan kami mengenai alas meja budak alih ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pelajar Sekolah Kejaksaan Malim Melaka. Dengan itu saya membuka soal sesi jawab kepada para panel. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembentang tadi. Jadi di sini saya ingin menemukan pertanyaan yang biasa. Kalau lihat tadi, alas meja ini adalah merupakan sesuatu yang very common. Maknanya di mana-mana saja boleh dapati dengan berbagai rupa dan cara. Jadi apakah sebenarnya value proposition ataupun keistimewaan alas meja ini yang kalau saya sebagai guru besar sekolah akan membelinya? Kita value proposition, apa keistimewaan dia? Adakah kita ingin menjual bahawa ianya dapat dipasang dalam masa yang singkat? Adakah itu kita punya keistimewaan yang nak ditekankan? Ataupun adakah ianya tahan lama? Sebab tadi yang disebut boleh mencegah vandalism. Saya nampak plastik, kalau ada seorang budak nakal yang bawa razor blade, sekali dia calit saja habis terbelah. Jadi vandalism akan berlaku di mana-mana. Jadi macam manakah sarung alas meja ini dapat mencegah vandalism sebagaimana yang disebutkan tadi lah. Dan yang kedua ini pula, oleh sebab ianya mudah, maka ianya terlalu senang ditiru. Jadi apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengelakkan ianya daripada ditiru? Sebab sesuatu produk yang mana dia punya entry point terlalu rendah, artinya siapa-siapa saja boleh masuk. Mungkin hari ini kita bentang, besok dah ada orang yang tiru. Itu jalan. Terima kasih atas soalan yang diajukan tadi. Tentang tadi, keistimewaannya alas meja ni tak merosakkan meja sebab dia ada magnet stick. Kalau kita kalau dulu menggunakan bahan kokot, so jadi dia akan mencacatkan permukaan meja. Yang keduanya, keistimewaannya kami telah mencipta logo kami dilapis dengan harta intelek. Jadi logo itu untuk kepentingan pembeli atau untuk kepentingan penjual? Kepentingan kedua, kepentingan pembeli. Jadi persoalan tadi, saya sebagai pembeli, kenapa saya nak beli?
logo ini kan logo milik syarikat kan. Logo syarikat ada dia kan. Kenapa saya tak perlu, mungkin saya boleh pergi ke kedai beli jas apa ni plastik, ukur betul-betul dan lapis. Sebenarnya pelajar boleh meletakkan nota-nota tambahan ke dalam alas meja. Seperti di luar, kita terpaksa menggunakan lawai kokot dan secara tak langsung kita akan merosakkan meja yang telah diberikan oleh Kerajaan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia. Kalau besok saya tiru, besok saya akan mula yang sama. Malam ni saya balik, saya boleh siapkan. Kami telah Ada IP lah. kami dah berdaftar di bawah Harta Intelek dan sudah mendapat cap dagangan. Soalan lain daripada panel. Saya nak penerangan sikit tentang background. Sekarang ni memang pelajar diperlukan untuk mengambil meja ke? Maknanya soalan biasa sebenarnya ni. Kemudian setiap pelajar akan ambil meja tu dan bawa balik setiap hari ke? Kalau sekolah bersesi macam mana? Sebab dia akan hak milik pelajar tu RM7 kan atau RM10 atau RM2. Terima kasih untuk soalan yang diajukan tadi. Untuk sekolah bersesi, pelajar berdasarkan mereka lah. Kalau mereka nak bersesi, mereka boleh menggunakan pelajar menggunakan media mereka untuk laptop. Macam lah kalau dia nak jaga dengan baik. Kalau tak nak, terpulang lah kalau dia nak bawa bajet dia sebab dia senang kan. Jadi sekolah sekarang memang kena lapik meja lah. Maksudnya sekolah Sekarang sekolah ni, kalau pergi sekolah, keperluan untuk lapik meja, inisiatif sekolah ke, inisiatif pelajar sendiri ke, satu kemestian? Untuk program keceriaan kelas. Lama tak sekolah 30 tahun dah, 30 tahun nak 50 tahun lah. Soalan lain daripada juri. Silakan. Saya masih ada masalah faham perbuatan dengan media. Masa dulu kot tapi memang tak ada saya tak tahu sekarang ada atas meja ni keperluan itu macam at cost saja. Saya ringkaskan soalan supaya faham. Soalan dia gini, sama ada keperluan wajib ke, mandatory ke, masa nak alas meja tu. Tak ada, tak apa ke, wajib ada. Macam tu jawapan dia. Terima kasih atas soalan yang diajukan tadi. Sekolah kami telah membuat kemestian untuk memakai alas meja tersebut di sekolah. Jadi satu fahaman saya kebetulan kemestian juga dalam meja dia. Situasi sekarang ni atas meja yang ada sekarang ni sudah koyak sudah ni. Jadi dengan adanya ciptaan ini menyelesaikan banyak masalah kan. Cepat, mesin, kurang berbeza benda ni. Soalan lain daripada juri, kalau ada. Abang sikit ya, kalau hanya sekolah ini yang mewajibkan alas meja, macam mana nak jual 1 juta lebih? Cukup lah, pembelian 1 juta oleh sekolah ini saja. Sebenarnya selain itu,
pemohon daripada pengetua kami yang mana akan membuat taklimat bersama pengetua-pengetua sekolah di Negeri Melaka. Di samping itu, guru kami akan mempromosikan alas meja ini bersama pengetua-pengetua di seluruh Negeri Melaka. Penggunaan laman sosial dan laman web juga salah satu kekuatan. Biasa kita cukup sampai sini. Kita beri tepukan kepada sekolah pendidikan Melaka atas menjalankan alas meja medali. Terima kasih banyak adik-adik pelajar daripada Sekolah Kebangsaan Malim. Okay. Seterusnya kita terus kepada saya menjemput kumpulan kedua daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aikro Melaka, Topin daripada SMB Bank. Beliau telah berkecimpung dalam bidang perbankan lebih daripada 30 tahun. Cewan baru dia juga pernah menjadi fasilitator untuk khusus keusahawanan di SMB Bank, berhebat di Angkatan Tentera Malaysia, MEDEC, dan juga untuk pelajar-pelajar UniKL. Selain daripada itu, beliau juga menjadi seorang fasilitator. Selain daripada fasilitator, beliau juga pernah dilantik menjadi panel juri bagi pertandingan penyediaan kertas kerja keusahawanan antara universiti dan juga anjuran oleh MEDEC. Okay. Dengan hormatnya saya mempersilakan kumpulan kedua daripada Sekolah Menengah Tengku Abdul Rahman. Kumpulan ini telah dibimbing oleh Encik Tan Po Kiong. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Untuk makluman pelajar-pelajar semua, Sekolah Menengah Tengku Abdul Rahman akan memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh sekolah beliau, iaitu dinamakan Parkinson. Dia terbalik sikit daripada Parkinson tu penyakit. Ini pen. Okay. Kalau adik-adik semua dah bersedia, pelajar-pelajar semua dah sedia, kita boleh mengelak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada panel juri dan kepada rakan-rakan saya yang hadir sekalian. Sebelum saya mulakan pembincangan saya ingin menceritakan sebuah kisah mana kami berempat pernah pergi ke pusat Parkinson Perak untuk mengetahui mengenai kisah dan juga mendalami apakah sebenarnya masalah yang dihadapi oleh pesakit Parkinson sebenarnya. Jadi saya nak cerita sedikit tentang pengalaman saya. Ini merupakan gambar kami apabila berada di pusat Parkinson tersebut. Kami berada di situ untuk membuat sebuah soal selidik dan juga bertanyakan apakah sebenarnya masalah yang dihadapi oleh mereka. Di mana kami mendapati bahawa antara cara seorang pesakit Parkinson hendaklah hidup dengan lebih selesa dan lebih positif ialah kita hendaklah memberikan mereka dorongan. Dan antara sebab pertubuhan ini ditubuhkan adalah untuk memberikan dorongan supaya orang Parkinson dapat hidup dengan lebih bahagia. Dan apakah antara cara untuk memberikan mereka dorongan kepada sekalian? Satu cara ialah menggunakan pen ini.
saya akan menceritakan kepada anda apakah sebenarnya kehebatan pen kami. Baiklah, kita beralih pula kepada pen Kinsir. Gambar di atas merupakan gambar besar apa sebenarnya produk pen Kinsir. Produk pen Kinsir ialah produk yang dapat membantu pesakit Parkinson untuk menulis dengan lebih baik, lebih lancar dan membuatkan tulisan mereka lebih cantik. Tapi sebenarnya hadirin sekalian, kita kena faham bahawa sebenarnya saya pun boleh guna pen ni. Hadirin-hadirat semua yang hadir dalam dewan ni pun boleh guna pen. Ini bermakna bahawa pasaran kami adalah sangat luas, di mana sebenarnya pen ini bukan sahaja dapat membantu pesakit Parkinson, tetapi dapat membantu kita. Andai kata saya baru balik daripada sekolah, banyak benda yang saya kena selesaikan. Contohnya saya kena buat kerja rumah, tesis ataupun apa-apa sahaja. Saya balik sekolah, banyak lagi kerja sekolah yang saya kena buat. Tangan saya dah lenguh. Saya kat rumah, saya nak gunakan pen lagi, tambah lagi lenguh dekat tangan saya. Jadi apakah cara untuk kita mengelakkan kelemahan berlaku? Ialah menggunakan pen kami. Di mana pen kami terdapatnya pelbagai mekanisme untuk membantu. Bagilah, saya beralih kepada yang pertama, iaitu adapted with mass damper. Baiklah, mass damper sebenarnya ialah sebuah mekanisme yang kami telah implikasikan daripada bangunan Taipei 101. Di mana kita boleh lihat di bangunan Taipei 101 dan sebagainya, banyak lagi bangunan dunia ni. Apakah cara bangunan ini mengekalkan struktur supaya tidak tumbang dan jatuh akibat gempa bumi? Di mana di Taipei 101 ni kita boleh lihat ada mass damper sistem seperti dalam ni, tetapi besar sebenarnya, yang mana 200 tan. Apakah fungsi benda ni sebenarnya? Andai kata bangunan ni bergerak ke kanan disebabkan getaran gempa bumi, bola ni akan juga bergerak ke kanan disebabkan oleh konsep inersia dan menyebabkan bangunan ini kekal stabil dan tidak runtuh. Dan konsep sama kami telah lakukan kepada pen kami. Di mana kita semua tahu masalah yang dihadapi oleh pesakit Parkinson ialah kulit tangan mereka tidak stabil. Tangannya sangat lemah. Apakah cara untuk menstabilkan dan mengurangkan getaran? Ialah melalui benda ni yang mudah dicabut dan sangat mesra pengguna, iaitu dapat mengurangkan getaran yang dihasilkan. Yang seterusnya hadirin sekalian, ialah kami meletakkan pemberat yang boleh diubah. Di mana kami lihat apabila kami membuka pen ni, kita lihat bahawa pemberat ni sangat mudah untuk dipasang oleh seorang pesakit Parkinson sebenarnya. Pemberat ni sebenarnya berfungsi untuk mengurangkan tekanan yang kita letak kat pen ni. Contohnya, saya dah cakap tadi, yang antara punca kita berlakunya kelemahan tangan hadirin-hadirat sekalian ialah disebabkan pen ini kita letakkan terlalu banyak tekanan ke atas pen ni, ke atas pen biasa. Akhirnya tangan kita lemah. Tapi kita semua tahu bahawa pesakit Parkinson tangannya sangat lemah dan tak dapat dikawal. Jadi apakah cara untuk kita memberikan supaya ink tersebut dapat dikeluarkan? Kami menggunakan pemberat-pemberat yang mudah dikeluarkan oleh siapa sahaja. Untuk membuktikan bahawa betul ke sebenarnya pemberat ni senang digunakan dan mesra pengguna, kami telah membuat sebuah soal selidik kepada pusat Parkinson tersebut. Saya akan memberitahu kepada anda sebentar lagi. Sekarang saya beralih pula kepada yang ketiga, iaitu mengenai pen kami sangat bagus. Di mana di dalam pen kami ni, inknya kita boleh lihat apa-apa, kita boleh menggunakan apa-apa sahaja ink yang sesuai kita suka. Contohnya, Encik A mahukan ink seperti ink gel, ataupun Encik B tiba-tiba mahukan ink yang ballpoint. Cara yang mudah kami gunakan, pen ni dapat dimasukkan apa-apa sahaja cartridge ink yang bersesuaian dengan kita. Jadi kita tak perlu berfikiran tentang apakah cartridge yang dapat dimasukkan dalam pen ni tadi sekali. Bermakna tidak perlu kita risau mengenai